أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, ni untuk pertama kali kita bertemu lah. InsyaAllah sebelum tu, kita buka dulu majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, insyaAllah. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang pada semua, pada yang dah kenal saya, yang belum kenal saya, ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat berkenalan daripada saya. Tapi biasanya rata-rata dah kenal kot saya kan. Dah biasa juga tengok muka-muka yang ada ni, insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah kita akan mula kelas kita intensif makhraj dan sifat huruf. Yang mana intensif ni tujuan utama dia bukanlah untuk kita bila belajar makhraj dengan sifat ni, bukanlah maksudnya kita akan lebih kita akan pandai dah dalam semua, bukan. Dia lebih kepada untuk mengenali makhraj itu di mana, untuk kita mudah mengeluarkan di manakah tempat keluar huruf itu. Dan yang kedua, sifat huruf, untuk kita tahu di manakah kekurangan kita, di mana bila kita sebut huruf tu kita tahu dekat mana sifat yang tidak cukup maksudnya. Jadi sifat tu kita perlu tahu daripada segi makna dia. Bila kita tahu makna dia, baru kita senang kita nak keluarkan daripada makhraj dan juga sifat. Dia akan seiringan. Okay, saya cuba insyaAllah paling tidak paling tidak pun dalam 70% ke 80% insyaAllah akan dapat benefit dalam intensif ni insyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah pertama-tamanya saya kenalkan sedikit dari saya. Nama diberi Siti Nurul Aini binti Muhammad Samsudin. Siti Nurul Aini binti Muhammad Samsudin dikenali sebagai Ustazah Uyun, ataupun ada beberapa tempat memanggil juga Ustazah Aini tapi lebih dikenali sebagai Ustazah Uyun. Dan saya merupakan guru, alhamdulillah saya punya tauliah lah di Selangor ni. Saya guru merupakan mengajar qiraat dan juga mengajar Al-Quran, juga tajwid, insya-Allah. Okay. Jadi kita terus masuklah insya-Allah kepada tajuk kita yang pertama, iaitu intensif makhraj dan sifat huruf. Kita akan pecahkan makhraj dengan sifat. Jadi kita akan bermula dengan makhraj dahulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita tengok dulu bahagian yang pertama sebelum kita masuk kepada makhraj. Kita tengok dulu kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okay. Kesalahan yang di dalam bacaan Al-Quran ini terdapat dua kesalahan. Yang pertama kita sebut sebagai al-lahnu al-jali. Okay. Apakah lahnul jali? Kejap. Yang kedua pula dia disebut sebagai al-lahnu al-khafi. Ada dua, satu lahnul jali dan satu lagi lahnul khafi. Apakah dimaksudkan dengan lahnul jali dan apakah yang dimaksudkan dengan lahnul khafi? Lahnul jali ini ialah kesalahan. Al-lahnu itu maksudnya kesalahan. Kesalahan pada sebutan yang menyebabkan perubahan makna ataupun tata bahasa Arab. Okay, kita sebut kesalahan yang jelas ataupun kesalahan yang besar pun boleh kita sebut. Pada sebutan yang menyebabkan perubahan makna atau tata bahasa Arab, seperti contohnya perkataan an'amta alaihim, kita baca an'amtu alaihim. Ataupun perkataan fakassarakum, kita baca dengan sin, fakassarakum.
Ataupun perkataan asasin kita baca dengan sad, asa. Dia dah bertukar. Apabila bertukar huruf, dia akan menyebabkan berubahnya makna. Okay, ataupun daripada baris, dia akan berubah juga makna dan juga tata bahasa dia. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim adalah perkataan yang memang sering kali kita baca, dia tak nampak macam kesalahan al-lahnu jali ni. Tak nampak macam kesalahan yang menyebabkan perubahan makna atau tata bahasa Arab. Tetapi biasanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kan kita baca macam tu. Hirrah. Kan kita akan muncungkan mulut kita. Sebab apa kita muncung? Sebab kita nak masuk kepada huruf ra. Kan? Sebab apa? Kita diberitahu oleh setengah guru huruf ra ini adalah huruf tebal, di mana pada pandangan kita, pada fikiran kita, apabila kita menyebut huruf tebal, maknanya kita kena muncungkan mulut. Jadi itu adalah kesilapan kita. Bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan jadi baris depan. Dia baris bawah hi, bukan hiu. Sebab itu kadang-kadang kita dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak dengar huruf ra. Kita dengar macam bunyi wow. Bismillahirrahmanirrahim. Macam nir. Dia tak ada nir. Ha di bawah hi, nun di bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Yang tebal hanya huruf ra. Ra di atas ra, ya tebal. Tetapi bukan ra di atas ro. Biasanya kita sebut ra di atas ro. Sebab itu kita baca, kalau baca-baca Ar-Rahman. Jangan Rahman, dia bukan Rahman. Dia Ar-Rahman, ra. Ra di atas ra, bukan ra di atas ro. Okay. Sebab itu, bila kita buat bacaan kita membunyi Bismillahirrahman, dia akan mencampurkan di antara baris bawah dengan baris depan. Jadi dia akan mengelirukan pendengar. Okay. Kita kena baca ha baris bawah bunyi hi. Hirrahmanirrahim. Habiskan dulu baris bawah, baru pergi baris ke atas, iaitu huruf ra tersebut. Itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua kita sebut sebagai kesalahan al-lahnul khafi. Apa pula yang dimaksudkan dengan kesalahan lahnul khafi? Kesalahan lahnul khafi adalah kesalahan pada sebutan yang mencacatkan kesempurnaan sifatnya tanpa mengubah bentuk sebutan asal. Contohnya seperti huruf waw. Okey, contoh waw yang di sini diberi contoh Al-azab. Seperti mana yang kita tahu apabila ada tanda melingkar ataupun tanda ombak, tanda ular ke atas tu kan. Bila ada tanda begitu, kita akan baca dengan panjang. Kan? Kita ada yang disebutkan sebagai mad wajib muttasil. Kan? Tapi ada sesetengah orang disukar untuk membezakan mad muttasil dengan mad munfasil. Okay? Jadi seeloknya apabila kita jumpa tanda melingkar ni, bacalah dengan 4 harakat. Sebab kadang-kadang kita confuse, ini mak jaiz ke, mak wajib ke kan? Mak jaiz munfasil ke, mak wajib muttasil. Jadi kita confuse kat situ. Jadi seelok-eloknya ambillah baca 4. Dan kesalahan khafi ini iaitu dibaca tanpa mad yang mencukupi pada huruf waw. Biasa kita kadang-kadang kita baca su'al adab. Sebab apa kita baca su tu kita rasa cukup? Sebab kiraan detik kita dengan kiraan detik guru kita berbeza. Kalau guru dia baca 4, kalau dia kata 4 kan, al-azab. Sebab itu panjang bunyi guru kita baca. Tapi bila datang kat kita baca al-azab. Nampak perbezaan dia? Dari segi detik kiraan itu berbeza. Sebab itu dia jadi tak sama. Okay. Jadi kat sini yang kedua, contohnya tadi daripada segi mat. Yang kedua, anfusikum. Iaitu dibaca tanpa dengung pada nun yang bertanda sukun. Okay, jadi kalau macam sesetengah orang, dia tak belajar tajwid. Jadi dia macam mana saya ni tak belajar tajwid. Okey, tak apa. Belajar tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Beramal dengan hukum tajwid itu dia merupakan fardu ain. Bagaimana cara kita beramal? Kita beramal dengan cara kita membaca Al-Quran. Kan? Jadi sebab itu
kalau kita pergi mana-mana sekarang ni, satu dunia kita pergi, kita akan menggunakan Quran Resam Osmani. Okey? Quran Resam Osmani ini telah dibuat supaya kita pergi mana-mana sama je kaedahnya. Sebab itu dibuat kaedah. Contoh, pada perkataan ini anfusikum, di mana nun itu kosong, tidak ada tanda apa-apa di atasnya. Yang menunjukkan dia kena baca dengan dengung. Itu adalah salah satu kaedah dia. Macam tadi ada tanda mat tadi, kita bacalah dengan 4 sekurang-kurangnya. Yang kedua, bila nun tu tanda kosong, kita kena baca dengan dengung. Okay? Tapi ada sesetengah orang dia baca anfusikum, baca tak dengung. Itu merupakan kesalahan khafi. Di mana kesalahan khafi ini mencacatkan kesempurnaan sifat. Sifat apa? Sifat panjang pada huruf waw tadi, waw mat tadi. Sifat dengung pada huruf nun yang bertanda mati ataupun sukun. Walaupun dia mencacatkan kesempurnaan sifat, tapi dia tidak mengubah bentuk sebutan asal. Kita tetap sebut sama. Su'al azab anfusikum. Cuma kita tak baca dengung. Macam yang atas tadi, kita dah tukar. Contohnya, an'amta alaihim, kita baca an'amtu alaihim. Ataupun hurufnya sa. Fakassarakum, kita baca dengan sin. Fakassarakum. Itu yang menjadi kesalahan. Okey? Jadi kesimpulan yang dibuat di bawah ini ialah Syekh Aiman Suwaid. Okay, untuk semua pengetahuan semua, saya mengajar menggunakan kitab Tajwid Al-Musawwar karangan Dr. Aiman Suwaid. Okay, Syekh Dr. Aiman Suwaid. Jadi saya ambil daripada buku dia. Jadi dia menyimpulkan di sini, maka hendaklah bacaan Al-Quran itu dibaca secara talaqi dan juga musyafahah. Dan dia akan selamat dari dua jenis kesalahan ini. Apakah dua jenis kesalahan ini? Iaitu kesalahan yang jali tadi dan juga kesalahan yang khafi. Okey. Okay, dalam hal ini terdapat satu golongan yang terlalu memberatkan dan satu golongan lain yang mengambil mudah. Okey, di dalam tadi dua tadi tu. Untuk menjelaskan perkara tersebut, kita perincikan seperti berikut. Okey, kita perincikan pecahan dari tadi, lahnul khafi dan lahnul jali tadi. Yang pertama, makhraj huruf. Makhraj itu tempat keluar. Menjaganya adalah wajib dan mengabaikannya adalah haram. Kerana apa dia jadi haram? Contohnya menukarkan bunyi ha pedas dalam perkataan Ar-Rahman dengan bunyi kha ataupun bunyi ha simpul. Di mana dia membaca dengan Ar-Rahman, ada bunyi Ar-Rahman ataupun Ar-Rahman. Sedangkan dia ha pedas. Ar-Rahman. Okey, ha pedas. Yang keluar adalah angin untuk ha pedas. Sebab itu kita kena tahu di mana makhraj dia, tempat keluar dia. Okey, itu satu. Menjaganya wajib dan mengabaikannya adalah haram. Okay. Dan yang kedua, sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ini pula terbahagi kepada dua bahagian. Okay. Kita sepakat makhraj huruf tadi, perkara yang penting pada dia, jaga adalah wajib, mengabaikannya adalah haram. Jadi nak tak nak kita kena sebut huruf mengikut tempat keluar huruf. Okay. Itu daripada segi makhraj. Yang kedua, kita sebutkan daripada segi sifat-sifat huruf, yang mana ianya terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, sifat yang jika berubah akan mengubah bentuk huruf itu. Hukum menjaganya wajib dan mengabaikan juga adalah haram. Sama dengan makhraj tadi. Seperti contohnya kita menebalkan huruf sin pada perkataan asa dan menipiskan sad pada huruf sad. Okey? Contohnya, bila kita baca asa tu kan kita baca asa, dia akan jadi sad. Kalau kita baca sad pula kita baca asa, tak sampai. Makhraj ni kita betul, tapi sifatnya itu kita tak sampai. Sifat salah satunya contohnya sifat sad lah kan, kita sebut tebal. Jadi bila kita baca asa, dia akan jadi sin, dia tak jadi sad. Jadi perkara itu wajib dijaga. Kerana bila kita abaikannya dia adalah haram. Sama hukumnya dengan menjaga makhraj huruf. Okay, sifat huruf ni tadi yang mana bila kita berubah dia akan mengubah bentuk huruf itu. Contohnya tadi, bila kita ubah huruf sin menjadi huruf sad ataupun huruf sad menjadi huruf sin, ataupun pada menipiskan huruf ta pada at-talaq. Kita baca surah apa tu? Surah at-talaq, kita baca at-talaq.
tak sebut tak salah lah, tapi kalau kita baca Al-Quran ada perkataan talak, kita baca at-talak, tak sampai, dia ta bukannya ta. Dan kita terbalik, tebalkan pula huruf ta pada huruf kita tebalkan ta menjadi huruf ta pada perkataan at-talaq. Ada perkataan at-talaq pada huruf ta, tapi kita baca ta pula, kita terbalikkan. Okey. Jadi bila huruf-huruf yang ni, sebab apa dia jadi macam ni? Sebab makhraj dia tempat yang sama. Biasanya yang terjadi perkara yang begini, yang pertama ni, sifat yang berubah akan mengubah bentuk huruf, di mana makhrajnya adalah sama tetapi sifat dia berbeza. Okey, jadi dekat sini bukan hanya kita kena jaga dia punya makhraj tempat keluar, itu yang pertama yang wajib tadi. Yang kedua, kita perlu menjaga sifat dia, sama ada sifat itu tebal ataupun nipis. Sebab bila kita baca tebal baca nipis baca tebal, dia akan bertukar. Kan? Sebab makhraj dia sama. Dan kedua, B pula disebutkan sebagai sifat hiasan. Apakah sifat hiasan itu? Seperti menipiskan huruf ra yang berbaris atas dan depan. Contohnya dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Dia bukanlah satu kesilapan yang besar. Okey, ataupun tidak menjelaskan bunyi hamas iaitu angin, dan juga tafashi desiran pada huruf shin. Contoh, disebut minasyaitonir rajim. Dia tak habiskan sifat itu, tidak sempurnakan sifat itu. Itu yang disebut sebagai sifat hiasan. Okey. Tidak memanjangkan huruf-huruf bersifat rakhawah. Okey, contohnya pada huruf ha pedas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dia ada sifat rakhawah, terlepasnya kita punya suara. Tetapi kita tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim sampai makhraj, tetapi sifat hiasannya tak sempurna. Okey. Jadi sebahagian ulama bukan sebagai sifat yang kedua ini, sifat hiasan ini disebut sebagai sifat al-lahnu al-khafi. Al-lahnu al-khafi. Dan sifat ini bergantung kepada dua keadaan. Okey. Yang pertama tadi makhraj huruf, dan juga yang kedua sifat yang sekejap ya. Apakah itu? Bunyi apakah itu? Okey, jadi sifat yang pertama tadi, cerita yang pertama tadi pada makhraj huruf, dan yang kedua pada sifat yang bila kita ubah dia akan mengubah bentuk huruf, tebal dan nipis. Okey, dia akan mengubah bentuk huruf. Jadi perkara itu, perkaranya adalah wajib dijaga. Tetapi bila kita abaikan, diabaikannya akan menjadi haram, di mana ia termasuk di dalam kesalahan al-lahnu al-jali. Al-lahnu jali tadi yang kita tahu kan, mengubah huruf, mengubah baris. Jadi dia akan jadi kesalahan yang besar, yang nyata. Sebab itu dia kata wajib menjaganya. Apabila kita meninggalkannya, mengabaikannya, haram hukumnya. Okay? Jadi kena jaga. Yang ini memang sungguh kena jaga. Yang kedua, sifat hiasan tadi pula disebut sebagai lahnul khafi. Kan? Lahnul khafi ni apa? Kesalahan yang tidak nyata, kesalahan yang dia tidak sampai merubah makna. Okay? Cuma dia tidak sempurna, dia akan mencacatkan. Dan sifat yang kedua ini bergantung dalam dua keadaan, terbahagi pula ke dalam dua keadaan. Okey, sifat yang hiasan tadi. Yang pertama ketika mana kita bertalaqi, yang kedua ketika mana dalam keadaan bacaan biasa. Okey, kita tengok yang pertama dulu, ketika mana di dalam keadaan bertalaqi. Jadi ketika mana kita bertalaqi, wajib menjaganya dan haram mengabaikannya, kerana ianya merupakan penipuan dalam menyampaikan riwayat. Sebab itu bila masuk kelas talaqi, dia akan jadi lebih strict. Sebab apa strict? Sebab beginilah, tadi sifat hiasan tadi kalau kita tak keluarkan bunyi rakhawah dia kan, sifat-sifat yang tidak, yang mencacatkan bunyi huruf itu, dia akan menjadi sifat lahnul yang khafi, yang tidak disengajakan kan. Kadang-kadang
Ataupun kadang kita pun tak tahu sifat hiasan tu. Lainlah kalau tebal nipis tadi kita tahu kan. Macam ta, kita kena sebut ta, to, kita kena sebut to. Kan? Tetapi di dalam sifat hiasan tadi ada dua keadaan. Di mana keadaan yang pertama ketika mana kita bertalaki. Ketika bertalaki, hukumnya akan menjadi kesalahan lahnul jali, kesalahan yang besar. Okay, kesalahan yang dikira sebagai kesalahan yang besar dan bila kita abaikan jadi haram. Keadaan yang kedua ketika keadaan biasa. Okay, ketika bacaan biasa ini pula terbahagi lagi kepada dua, yang di mana pertama yang dibaca oleh seorang yang mahir dengan hukum tajwid, maka apabila kita meninggalkan sifat-sifat hiasan ini, dia merupakan satu keaiban. Okay, aib. Dan yang kedua, dibaca oleh orang awam, iaitu orang yang tidak mahir dengan ilmu tajwid, maka dia telah menolak kesempurnaan bacaan. Namun, tidaklah ianya berdosa. Okey. Jadi kita ingat, sifat hiasan tadi yang kedua tadi, dia ada pecah kepada dua keadaan. Yang pertama, yang pertama kita sebut sebagai talaki, yang kedua di dalam keadaan bacaan biasa. Ketika mana kita bertalaki, hukumnya akan jatuh berdosa. Ataupun sebab tu dia kata wajib menjaganya dan haram kita mengabaikannya. Sebab dia merupakan satu penipuan dalam menyampaikan riwayat. Kita nak sampaikan benda yang sahih ni, kan, bacaannya seperti Rasulullah SAW, apabila kita bertalaki, benda tu akan jadi satu kesalahan yang besar. Okay. Dan yang kedua pula, di mana keadaan ketika mana bacaan biasa. Keadaan ketika bacaan biasa juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, di mana orang tu adalah orang yang mahir dengan tajwid, dia tahu. Kita terangkap ni, dia tahu. Okay, ini hukum ni ikhfa hakiki, ini hukum dia mat jaiz, ini hukum dia mat badal, ini semua dia boleh. Kan dia mahir lah kiranya. Kan dia tahu kalau kita sebut sifat-sifat pun dia tahu, dia sifat dia tebal, dia sifat dia isti'la, apa semua disebut. Dan yang kedua, yang pertama itu apabila kita tinggalkan, dia akan jadi satu keaiban, aib. Dan yang kedua pada orang awam yang tak belajar tajwid. Ada orang yang tak belajar tajwid tapi dia boleh membaca Quran dengan baik. Walau bagaimanapun kadang-kadang dia tertinggal sifat-sifat itu, sifat-sifat hiasan itu. Jadi dia tidaklah berdosa. Okey. Jadi seperti mana yang kita tahu, maksudnya penjagaan makhraj huruf ini adalah wajib. Okey, jadi bila kita tinggalkan dia akan jadi haram. Kat sini ada huraian dia. Ringkasan dia. Yang kedua, sifat huruf. Sifat huruf pula ada dibagi kepada dua. Yang mana bila kita ubah, dia akan mengubah bentuk huruf itu, iaitu dia akan mengubah makna lah, mengubah keadaan fizikal huruf itu daripada huruf A menjadi huruf Kha. Kan? Maka menjaganya juga wajib, mengabaikannya juga haram. Jadi yang pertama dan yang kedua ini kita sebut sebagai lahnul jali, kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata. Tetapi untuk sifat huruf yang terbagi kepada dua tadi, pertama, sifat yang diubah, keadaannya akan mengubah bentuk huruf. Dan yang kedua, sifat hiasan. Sifat hiasan ini terbahagi pula kepada dua. Di mana keadaan ketika bertalaki dan juga keadaan ketika bacaan biasa. Ketika bertalaki, dia akan jatuh kepada hukum kesalahan lahanul jali, kesalahan yang besar. Maksudnya mengubah makna dia. Kerana apa jadi begitu? Sebab dia akan berlaku penipuan dalam menyampaikan riwayat. Okey, kita menyampaikan benda yang betul, jadi dia akan jadi haram kat situ. Dan yang kedua ketika bacaan biasa, di mana keadaan biasa, bacaan biasa ini terbahagi pula kepada dua. Yang pertama, orang yang membaca itu adalah orang yang mahir dengan tajwid. Dan yang kedua adalah orang yang biasa, orang awam. Maksudnya dia tidak belajar tajwid mungkin, ataupun dia tidak berapa mahir dengan ilmu tajwid. Maka pada orang yang pertama, dia adalah merupakan aib. Dan yang kedua, kita sebut dia sebagai tidak berdosa kerana dia meninggalkan kesempurnaan bacaan tadi, tapi tidak berdosa. Okey, boleh insya-Allah. Kalau ada persoalan terus dinyatakan je. Terus habis satu tajuk terus tanya. Sebab senang nanti kan, nanti tak ada tertinggal insya-Allah. Kemudian okey, kalau tak ada soalan saya kira boleh teruskan insya-Allah. Kita tengok pula masuk kepada bab makhraj. Okey. Makhraj ini adalah makhraj utama huruf Arab. Makhraj utama huruf Arab, dia ada kat sini disebutkan sebagai 4 tempat. Yang pertama rongga,
Yang kedua kerongkong. Yang ketiga mulut. Dan yang keempat rongga hidung. Rongga yang pertama disebutkan ruang kerongkong dan mulut ni. Kerongkong dan juga ruang mulut kita. Dan yang kedua kerongkong sahaja. Sebab itu dia tak sebut rongga. Kerongkong sahaja. Yang ketiga bahagian mulut. Bahagian mulut ni terlibatlah. Apa yang terlibat dalam mulut? Apa yang ada dalam mulut kita? Ada lelangit, ada lidah, ada gigi, ada bibir. Tu mulut kita lah, bahagian mulut. Okay. Dan yang keempat merupakan rongga hidung. Dia akan keluar daripada sini. Jadi inilah yang akan kita bincangkan di dalam tajuk makhraj. InsyaAllah. Okay. Seterusnya kita tengok kedudukan dia. Di manakah rongga hidung? Yang tadi saya sebut rongga hidung adalah bahagian hidung sini dekat atas ni. Dia akan keluar daripada hidung. Okay. Kita tengok di manakah rongga kerongkong. Kerongkong ni lah yang biru ni bawah kita ni kan. Daripada tekak ni sampai, daripada belakang ni sampailah ke tekak ni. Kemudian kita tengok bibir. Bibir ni adalah dua bibir kita yang disebut sebagai mulut. Apa yang ada dalam mulut? Mulut ada bibir, ada gigi, okay, ada lidah, ni lidah merah ni. Ada juga rongga dekat sini, rongga, laluan rongga, dan juga ada lelangit. Okay. Jadi dekat situ adalah laluan-laluan makhraj. Tempat keluar huruf kita. Ada yang keluar daripada hidung, ada yang keluar daripada gigi, ada yang keluar daripada bibir, ada yang keluar daripada lidah. Lidah ni pula banyak pecahannya nanti. Ada yang keluar daripada rongga sini. Ada yang keluar daripada rongga kerongkong ni. Banyak rongga. Sebab itu dia color-color kat sini. Rongga kerongkong dan rongga mulut dekat sini. Dia akan keluar dua kat sini. Dua sekali dekat situ. Okay, jadi kita pecahkan. Jadi kita tengok di manakah kerongkong. Okay, kerongkong ni yang biru ni tadi kan, iaitu rongga kerongkong tadi. Kerongkong ni lah. Yang pertama disebut sebagai pangkal lidah. Dekat rongga ni ada apa kan? Ada pangkal lidah, iaitu bahagian atas kerongkong yang paling hampir dengan rongga mulut. Atas sekali ni yang paling hampir dengan mulut. Itu kita sebut sebagai pangkal lidah dalam kerongkong kita. Yang kedua kita sebut sebagai injap suara. Injap suara ni ialah kawasan tengah kerongkong. Ni yang kita tengok macam halkom ni. Apabila kita menggerakkan sesuatu huruf, kita sebut sama ada kita nak tebalkan dia atau nak nipiskan dia. Injap suara ni akan berfungsi tolak ke, membesar ke, dia akan mengecil ke, dia menolak sampai sempit ke, atau dia akan bagi ruang ke. Itu dia punya fungsi dia, injap ni, injap suara. Dan yang ketiga kita sebut sebagai peti suara. Peti suara ini apakah fungsi dia? Untuk kawasan pangkal kerongkong untuk mengawal. Dia mengawal macam mana peti suara kita tu apabila kita sebut sesuatu huruf, sama ada peti suara kita ni akan tertutup ataupun akan terbuka. Okey. Jadi mungkin ada yang dah pernah tahu ataupun ada yang tak pernah tahu. Itulah dia fungsi-fungsi yang akan dilibatkan apabila kita menyebut huruf-huruf ni nanti. Dia akan menyebabkan injap suara ni tertolak ke belakang ke, kan, ataupun terbuka ke, peti suara kita ni tertutup ke, terbuka ke, pangkal lidah kita ni nak bergerak ke mana, kan, menelan ke, kita sama ada kita nak tolak ke dalam ke, nak tolak keluar ke, itu yang akan berlaku. Okay. Kemudian kita tengok pada lelangit. Lelangit ni pula, kalau kita tengok ni, banyak ni lelangit ni. Lelangit yang pertama ada gusi. Okay, ni di sini gusi. Kedua, bahagian depan lelangit. Okey, bahagian depan lelangit ni. Yang ketiga, lelangit bertulang, iaitu yang keras. Yang belakang ni, di pertengahan ni. Yang keempat, lelangit berdaging, iaitu lelangit yang lembut. Di bahagian belakang kawasan ni. Dan yang kelima adalah anak tekak. Anak tekak ni pun memainkan peranan nanti. Okey. Dalam lelangit ni kita ada 5. Gusi, bahagian depan lelangit, lelangit bertulang keras, lelangit berdaging lembut dan juga anak tekak. Okay. Itu adalah kawasan lelangit. Dan kita masuk kawasan lidah pula, pun ada banyak kawasan lidah ni. Kita tengok lidah ni ada pangkal lidah yang belakang sekali, hampir kepada kerongkong ni. Kemudian ada kawasan lidah belakang, okay, pangkal yang belakang sekali. Lidah belakang pun ada. Kemudian ada tengah lidah,
ada hujung lidah dan ada kepala lidah. Ni kepala lidah yang sini, hujung lidah kat sini. Kepala lidah yang kat ujung kepada depan sekali. Okey, jadi kita tengok tepi lidah belakang. Ni tepi lidah belakang ni. Tengok dia dah bagi line-line ni. Tepi lidah ni pula dia ada bahagian dia tepi lidah belakang ataupun tepi lidah depan ataupun hujung tepi lidah. Dia ada kawasan dia. Sebab itu bila kita nak sebut huruf nanti kita kena tahu di manakah perincian dia. Dia akan disebutkan nanti di manakah perincian lidah itu sebenarnya. Barulah kita dapat rasa. Kalau selama ni kita belajar, kita cukup tahu okey lidah tengah. Kat mana tengah tu kita pun tak dapat merasainya kan. Kalau kita lidah belakang yang bahagian yang mana? Macam tu. Jadi kita tak dapat nak fikir kat sini, tak dapat nak ni. Tapi bila kita sebut macam ni, hujung tepi lidah, hujung lidah perkara yang berbeza sebenarnya. Tu dia. Kemudian gigi. Okay, gigi ni seperti yang kita tahulah. Kita ada gigi kacip tengah. Kita ada gigi kacip sisi iaitu tepi. Kan? Kita ada gigi taring. Ni dah belajar sains ya. Jadi doktor gigi pula kita ni. Lepas tu kita gigi geraham kecil. Ada gigi geraham besar. Ada gigi geraham bongsu. Okay, ini semua bahagian gigi. Warna-warni. Okay, jadi kita masuk. Yang pertama kita sebut sebagai rongga. Okay, rongga. Rongga ini termasuklah rongga kerongkong dan juga rongga mulut. Kalau kita tengok dekat sini, warna biru dia merupakan rongga kerongkong. Tulisan warna biru dekat gambar rajah ni pun dia berwarna biru. Kan, untuk kita lebih senang faham. Rongga yang disebutkan di sini adalah rongga kerongkong dan juga rongga mulut ni dalam ni. Okey, ni hijau dan hijau, biru dan biru. Okey, dapat bayang rongga sini. Rongkong naik ke mulut. Okey. Keluar daripada rongga-rongga ini, kerongkong dan juga mulut, keluar daripadanya 3 huruf mat. Apakah huruf mat itu? Huruf mat itu adalah awi. Apa yang disebut awi? Alif yang sebelumnya huruf yang berbaris atas, ataupun waw yang sebelumnya huruf berbaris dhammah ataupun depan. Yang ketiganya huruf ya yang mati sebelumnya huruf yang berbaris bawah. Contohnya qala. Qaf alif kan. Sebelum alif mat ada huruf qaf, alifnya berbaris barisnya baris atas. Qala. Itulah huruf mat. Yang kedua contoh baris depan. Yaqulu. Waw mati sebelum dia ada huruf yang baris hadapan iaitu qaf. Yaqulu. Dan yang ketiga disebut sebagai baris bawah. Ya yang mati sebelumnya ada huruf berbaris bawah iaitu qila. Qaf. Qaf baris bawah, ya mati. Ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Tak kisah huruf apa. Ini contoh yang saya berikan tadi. Qala, yaqulu, qila. Dia akan melibatkan daripada rongga dalam ni kita akan bawa keluar. Nampak kalau kita tengok gambar rajah dia macam itulah. Kan? Dia tunjuk daripada dalam ni, kan, dia akan keluar. Itu adalah huruf alif mat. Sebab itu mulut itu buka sikit. Kalau yang waw mat ni pula, dia macam muncung sikit. Nampak dia ruang dia jadi kecil sikit. Yaqulu. Yang ni qila. Dia berada dekat dalam. Nampak dia tak keluar kat sini. Dia berada dekat dalam rongga mulut ni. Ni, kan, nampak wave kat sini ni. Kat dalam mulut ni dia berkeliaran. Jadi qila, daripada rongga kerongkong ni dia naik dekat dalam mulut. Jadi akan menghasilkan bunyi ya mat itu. Qila. Okey, ni contoh yang saya beri ya. Selain tu pun tak apa. Apa-apa contoh pun tak apa. Yang penting alif sebelum dia ada huruf yang berbaris atas ataupun waw yang alif yang mati tadi ya. Kedua waw yang mati sebelum dia ada huruf yang berbaris hadapan dan yang ketiga ya yang mati sebelum dia adalah berbaris bawah. Okey Ustazah, apakah apa yang disebutkan dengan mat ni Ustazah? Mat ni maksudnya panjang. Mat. Kan? Tak kisahlah mat ni berapa harakat pun. Ada kita baca auja ahadum, kan? Asalnya 2 juga tu sebenarnya. Tapi bila kita dah jumpakan dia dalam keadaan tertentu, dia akan jadi panjang. Macam waladhdallin. Kalau tak ada, selepas tu kita akan baca waladhdall. 2 harakat je.
Sebab dia ada tambahan-tambahan di situ yang menyebabkan dia akan jadi mad lazim. Tapi asal dia mad, itulah dia huruf mad. Di mana huruf alif yang didahului oleh huruf yang berbaris atas, waw yang mati sebelum dia baris depan, dan juga ya yang mati sebelum dia huruf yang berbaris bawah. Okey, itu adalah makhraj kita yang pertama, iaitu rongga. Rongga apa? Rongga kerongkong dan juga rongga mulut. Okey. Okey, terlanjur bercerita pasal alif mad alif ni kan. Saya nak tanya sedikitlah. Sebelum masuk ni saya nak tanya sedikit. Faham ke faham? Ha, faham insya-Allah Okey. Saya nak tanya, apakah perbezaan di antara alif mad dengan huruf hamzah? Kalau kita baca muqaddam, alif bata sajim ha khadada, kelam alif hamzah ya. Betul tak? Wassalamu. Tapi kita belum wassalamu lagi. Kita baru start. Okay, jadi apakah perbezaan alif mad yang di hadapan itu dengan di mana kalau kita tengok tulisan dia merupakan alif. Macam inilah, macam yang contoh ni kan. Nampak alif macam ni kan. Dekat ujung tu lam alif hamzah. Dia letak hamzah. Jadi selama kita baca daripada kecil ni, kita pernah terfikir tak? Apa beza alif mad tu dengan hamzah ni Ustazah? Siapa boleh bagi pencerahan? Ataupun siapa macam ada clue-clue sikit ke? Jangan takut. Tak ada kedaulatan. Okay. Okay. Semua diam je. Jadi biar saya yang bagi jawapan. Okay. Alif mad. Alif mad ni kita sebut sebagai, itu dia kata alif mad panjang. Yang mana kita baca dengan panjang. Tak kisahlah qala, bala, kana, mana. Kan? Nampak? Dia panjang. Dia menunjukkan panjang. Tetapi hamzah dia merupakan huruf yang memberi baris. Okay, dia a, i, u. Beza tak? Unzila, ashhadu, ana. Nampak? Hamzah itu berbaris. Sama ada dia berbaris atas, kan? Ana, ataupun berbaris depan, ushhidu, ataupun berbaris bawah, inasa. Dia hamzah. Sebab itu kalau kita tengok perbezaan antara alif mad dengan hamzah, kalau alif tu panjang, kan ada alif macam alif mad ni, atas dia ada hamzah ataupun bawah dia ada hamzah. Itu kita sebut sebagai hamzah. Kita jangan sebut alif. Alif ini adalah mad yang menerima untuk memanjangkan bacaan. Yang kita terima sebagai untuk memanjangkan bacaan. Dia menompang maksudnya. Kena ada huruf sebelum dia, baru wujudnya alif mad. Kalau tak ada, dia tak ada lah. Tapi hamzah ni mesti kena ada. A, I, U. Dia memberi baris. Boleh? Okey, jadi beza. Itu bezanya antara alif mad dengan hamzah. Hamzah ni kita menerima baris A, I, U. Dia memang kita boleh sebut. Tapi alif mad, kalau tak ada huruf sebelum dia, kita tak boleh jadi alif mad tu. Allah, qala. Sama je kan? Macam tu. Sekejap. Okey. Boleh ya antara alif mad dengan hamzah. Okey. Sahabat dah cerita-cerita ni sebelum kita masuk jauh, saya simpulkan terus. Perbezaan di antara alif mad dan juga hamzah. Okey. So kena tahulah. Kemudian kita sebut kat sini. Huruf mad dinisbahkan kepada keseluruhan laluan suara. Kat mana suara tadi, rongga tadi? Kerana ianya keluar dengan tekanan yang paling rendah terhadap suara. Okey? Dia melibatkan suara. Pertama, lidah berada dalam keadaan rehat untuk menyebut huruf alif mad. Yang kedua, bahagian tengah lidah terangkat untuk menyebut huruf ya mad. Dan yang ketiga, bahagian belakang lidah terangkat untuk menyebut huruf waw mad sambil memuncungkan kedua-dua bibir. Dan dinisbahkan huruf waw dan ya yang tanpa huruf mad selain daripada huruf mad ni kepada makhraj yang sebenar, iaitu makhraj yang lain. Kerana tekanan suara pada kedua-duanya lebih tinggi berbanding ketika menjadi huruf mad. Okey, huruf
huruf mat waw dengan ya ni dia ada isu sedikit. Dia ada isu sedikit. Di mana sama ada huruf waw dengan ya ni bila dia jadi mat ataupun dia tak jadi mat. Contoh, kalau kita kata mat tadi yaqulu, qila. Dan kalau dia tak jadi mat dia jadi o, kan? O ataupun kalau bukan ya, ya kalau tak jadi mat iyaka, ya, iya, ya kan? Ataupun waw, wa, a'udzu, itu mat. Wallah, wallah, wa berbaris. Berbeza dengan waw yang mat. Ya yang berbaris berbeza dengan ya yang mat. Sebab itu dia kata dekat sini kedua-duanya berbeza kerana dia kata huruf waw yang mat ini tadi dia kata keluar dengan tekanan yang paling rendah terhadap suara. Tetapi huruf yang selain daripada mat pada waw dan ya dinisbahkan kepada makhraj yang sebenar, iaitu makhraj selainnya kerana tekanan suara pada kedua-duanya lebih tinggi berbanding ketika menjadi huruf mat. Bila jadi huruf mat dia akan berada di dalam keadaan yang rendah. Suara kita akan keluar dalam keadaan yang rendah tekanannya. Berbeza dengan huruf yang berbaris. Okey. Jadi kita tengok kembali alif mat yang disebutkan sebagai lidah dalam keadaan berehat. Qala. Bila kita buka mulut, qala, senang. Yaqulu, sebab itu lidah kita belakang naik. Huruf yang mat sebelum dia baris depan, dia akan menaikkan lidah belakang dan automatik mulut kita akan jadi muncung sebab baris depan menunjukkan baris yang muncung. Yaqulu. Dan juga huruf ya mat, dia akan menyebabkan lidah tengah kita terangkat. Qila. Okay, lidah tengah kita ni sebenarnya terangkat. Cuma kita perasan tak perasan sebab dia berada di dalam. Benda yang berada di dalam kita tak nampak. Betul. Jadi guru pun tak boleh nak tunjuk benda yang kat dalam. Jadi saya macam mana saya nak tunjuk, kalau saya tunjuk pun tak nampak sebab dia kat dalam. Kan? Jadi kita kena rasa. Sebab itu bila belajar makhraj dengan sifat, bila sebut benda tu berlaku begitu, kita cuba buat dan kita cuba imagine. Imagine yang kita buat. Dua perkara ni mesti kena ada dalam makhraj dan juga sifat. Perkara ni kena banyak bermain. Okay, kita kena macam halimunan sedikit. Kan, di luar kotak sikit benda ni. Memang di luar kotak. Sebab benda-benda kan. Tetapi kalau kita sebut huruf tu, contohnya kita sebut dua bibir, huruf waw, contohnya dua bibir. Kita nampak, benda tu nampak kan. Jadi siapa yang tak buat, dia tak jadilah huruf waw. Kita tahu. Tapi bila benda berada kat dalam, lagi-lagi lidah. Tengah lidah, belakang lidah, hujung lidah. Kan? Jadi bila dia sebut, pendengaran kita yang akan dapat tangkap. Bukannya penglihatan, pendengaran. Itu memainkan peranan penting. Kita kena berada dalam halimunan sedikit bila kita belajar makhraj dengan sifat. Itu adalah makhraj yang pertama, iaitu rongga. Rongga yang melalui daripada rongga kerongkong dan juga rongga mulut. Terbit daripadanya 3 huruf mat, alif, waw, ya. Iaitu alif yang sebelumnya huruf berbaris atas, waw yang sebelumnya, waw yang mati sebelumnya huruf berbaris dhammah ataupun hadapan. Ya yang mati sebelumnya huruf yang berbaris bawah. Dia akan menjadi rongga. Okey, huruf-huruf rongga atau dalam bahasa Arab kita sebut jauf, jim waw fa, jauf. Okey, ada orang dia biasa dengan bahasa Arab, dia tak biasa dengan bahasa Melayu. Jauf ni maksudnya rongga lah. Rongga apa Ustazah? Rongga kerongkong dan juga rongga mulut. Dia melibatkan kedua-dua rongga kita. Okey. Sama ada kita keluarkan dia habis ataupun dia terbenam dekat dalam mulut, dekat dalam rongga mulut, iaitu pada ya mat tadi. Kemudian, okey, faham semua ya? Okey, alhamdulillah masih boleh lagi ni. Kalau faham boleh terus lagi ni. Yang kedua kita pergi kepada makhraj kerongkong. Untuk makhraj biasanya kita tak berada lama dalam tajuk ni, makhraj ni. Biasa kita akan cepat sikit. Kecuali kalau ada isu ataupun ada yang tak faham, ada orang persoal, kita akan bincang bersama. Okay? Kalau tak ada memang saya jalan je makhraj biasanya. Yang kedua adalah kerongkong. Kerongkong pula terdapat 3 makhraj bagi 6 huruf. Ada 3 tempat keluar huruf dan
hurufnya ada 6. Walaupun dia 3 tempat tetapi dia ada 6 huruf yang akan keluar daripada kerongkong. Yang pertama kita sebut sebagai pangkal kerongkong. Yang keluar daripadanya ialah huruf hamzah dan juga huruf ha simpul. Kita tengok dulu. Yang kedua ialah kerongkong tengah. Tengah yang keluar daripadanya adalah huruf ain dan juga huruf ha. Dan yang ketiga atas kerongkong yang mana keluar daripadanya adalah huruf ghain dan juga huruf kha. Okey? Ghain dan juga huruf kha. Jadi kita tengok pecahan dia. Kita tengok kepada perajahan kerongkong tadi yang mana disebut sebagai pangkal kerongkong. Okey, dalam sesetengah kitab tajwid Melayu disebutkan pangkal kerongkong di sini. Okey, tetapi di dalam kitab karangan Syekh Aiman Suaid ini dia meletakkan pangkalnya di sini. Di mana? Di lekuk bawahan. Lekuk bawahan. Okey, kita sebut sebagai lekuk. Pangkal kerongkong itu ialah peti suara yang saya sebut tadi, sama ada dia tertutup ataupun terbuka apabila kita nak menyebut huruf-huruf yang berada di pangkal kerongkong ini. Okey. Dan keluar padanya dua huruf iaitu makhraj huruf hamzah dan juga huruf ha. Okey, perlu diingat apabila kita membicarakan tentang makhraj huruf, cara untuk kita keluarkan huruf adalah kita dengan mematikan huruf tersebut. Okey, kalau kita sebut huruf itu kita tak jumpa kat mana makhraj dia. Contoh kita sebut huruf ha. Akan habis kat mana? Ha. Dia akan habis kat luar, betul? Tapi kalau kita matikan dia baru kita jumpa kat mana. Okey. Itu satu. Itu contoh saya bagi. Kita tengok pula dekat sini. Huruf ha keluar dengan membuka kedua-dua bahagian peti suara. Okey. Ha. Okey. Huruf ha. Bila kita matikan dia, dia akan menyebabkan kedua-dua bahagian peti suara kita ini terbuka. Ni peti suara ni tadi yang bawah sekali tadi kan. Kalau kita tengok bahagian kerongkong tadi. Jadi dia akan terbuka. Manakala huruf hamzah dia ada dua, sama ada dia huruf hamzah yang berbaris ataupun huruf hamzah yang mati. Sekarang ni kita fokus dulu pada huruf hamzah yang mati sebab kita nak tahu makhraj huruf dia. Okey. Makhraj huruf hamzah yang mati bila kita sebut, matikan hamzah itu a. Okey, a. Bila kita matikan dia, jadi dengan secara automatiknya kedua-dua peti suara kita ini akan rapat. Sebab itu ada beza bila kita sebut huruf ha simpul dengan huruf hamzah yang mati. Di mana kalau kita sebut huruf ha simpul, dia akan mengeluarkan lebihan bunyi. Contoh saya sebut ada bunyi lebih. Itu ha simpul. Tapi kalau huruf hamzah, habis kan? Ada bunyi, tak ada bunyi lebihan. Ujung dia tersekat macam tu je. Itu dia akan menyebabkan sifat nanti. Tak apa, kita masuk sifat nanti baru kita nampak apa perbezaan dia. Jadi kalau kita sebut huruf ha simpul, dia akan keluar bunyi. Walaupun makhrajnya di sini, tapi dia ada lebihan. Apa lebihan tu? Lebihan itu adalah sifat. Dan lebihan itu, sifat itu yang akan membuatkan kedua-dua peti suara kita ni terbuka. Berbeza dengan huruf hamzah. Kenapa dia jadi terkejut macam tu Ustazah? Dia juga melibatkan sifat. Okey, apabila dia melibatkan sifat, dia akan pergi kepada yang terkejut dan dia akan menyebabkan kedua-dua peti suara kita ini rapat. Walaupun makhraj dia berbeza, tetapi cara menyebutnya pun berbeza. Satu sama ada kedua-dua peti suara kita ini terbuka ataupun kedua-dua peti suara kita ini tertutup. Dan peti suara ini berlaku apabila sifat itu datang. Berarti kita masuk sifat. Cuma yang perlu kita tahu, pangkal di dalam kitab ini yang dirumuskan oleh Syekh Aiman Suaid ni, diletakkan di sini adalah pangkal. Mana pangkal? Dekat sini, dekat lekuk bawah ni. Okey, keluar daripada dia adalah dua huruf iaitu dan juga beza. Bila kita dengar pun kita ada dengar bunyi beza. Okey, lepas ni jangan sebut lagi huruf ha simpul adalah huruf ha dada. Dia bukan keluar daripada dada, okey?
Jangan salah lagi. Oh Ustazah, huruf H tu yang keluar daripada dada. Oh tak ada. Tak ada huruf yang keluar daripada dada. Okey. Ha ni ada dua je. Sama ada dekat tengah ataupun dekat pangkal. Ataupun sebut bawah lah. Tengah ataupun bawah. Sekarang ni kita cerita hal simpul dia dekat tengah, dekat bawah ni. Dekat lopak. Dekat lopak bawah ni. Bukan dekat dada. Jangan sampai ke dada perginya, jangan. Itu adalah kesalahan yang besar sekali. Sebab makhraj tak ada yang pada dada. Kita sebut tadi kan? Dia ada daripada kerongkong, dia ada daripada rongga, dia daripada khayshum. Tapi dia tidak ada pun satu huruf yang keluar daripada dada. Termasuklah huruf ha simpul ataupun ha besar orang sebut. Okay? Itu adalah kerongkong bahagian yang pertama iaitu pangkal. Di mana pangkal? Di tempat lekuk ini. Tempat lopak ni. Lekuk ataupun lopak, tak kisah apa sebut pun. Yang kedua, di kawasan tengah suara. Tengah kerongkong. Apakah ada yang berada di tengah kerongkong ini? Ada kawasan injap suara. Kan saya kata tadi kan injap suara ni fungsi dia apa? Menolak ataupun menarik. Okay, jadi kita tengok. Makhraj yang keluar daripadanya ada dua. Iaitu huruf Ain dan juga huruf Ha. Kalau kita tengok gelombang yang ada di sini, apabila kita menyebut huruf Ain, ni nampak ni kerongkong kita ni, tengah kerongkong kita ni akan jadi sempit, nampak ni laluannya jadi kecil. Tapi kalau kita sebut huruf Ha pedas ni, kerongkong kita ni akan ada ruang untuk laluan. Nampak? Beza. Sama dengan tadi, walaupun di pangkal, tetapi dia berbeza cara sebutan. Sama juga dengan Ain dengan Ha. Cara sebutannya adalah berbeza. Sekejap. Okay. Di mana kalau kita tengok huruf Ain ini, kita akan menolak injap suara kita ni yang tengah ni, halqum kita ni kita akan tolak ke belakang. Macam mana sebut dia? Sampai keluar bunyi selagi mana kalau kita sebut tu tak sampai. Tu keras tu. Dia keras. Ain ni sebab apa jadi bunyi dia macam tu? Sebab berlakunya sifat dia. Sebab datang dengan sekali dengan sifat. Okay, jadi kita tak sebut sifat, kita jangan pening dulu. Jadi kita cukup kita tahu makhrajnya di situ, di tengah. Dan cara menyebutnya adalah dengan kita melakukan penolakan daripada di tengah ni. Halqum ni kita tolak ke belakang. Dan menyebabkan belakang kita jadi sempit. Sempit ni sebab apa? Sebab ada sebab dia. Ada sifat dia yang menyebabkan dia akan jadi bunyi dia jadi macam tu. Dia akan tekan ke dalam. Dan juga huruf Ha kalau kita sebut, berbeza dengan huruf Ain. Ain ni macam perit sikit nak sebut. Kalau Ha kita sebut dia juga akan mengeluarkan bunyi. Dia ada terlepas, dia akan bunyi. Kita tak sebut kita tak sebut tak ada secara terkejut. Sebab dia berkait rapat dengan sifat tadi. Okay, Ain tadi dengan Ha. Kenapa Ain tu bunyi dia kena menekan kuat ke belakang? Kenapa Ha itu bunyi dia ada macam bunyi ringan sedikit. Kan kita rasa macam ringan. Okey, itu adalah di tengah kerongkong, di kawasan halqum, di kawasan injap suara. Kalau anak tekak ni, kalau dekat lopak ni kita panggil peti suara, dekat tengah halqum ni kita sebut injap suara. Okey, ini jarang-jarang orang faham ni. Injap suara dengan peti suara ni orang jarang-jarang tahu dan orang jarang-jarang faham. Jadi bila kita belajar ni kita akan dapat tangkap. Okey. Dia melibatkan peti suara kita. Apa yang berlaku peti suara kita tadi? Sama ada dia tertutup ataupun dia terbuka. Sama juga dengan di injap suara, sama ada dia menolak maksudnya menjadi sempit ataupun kita berlaku regangan, akan berlaku ruang, akan ada laluan untuk mengeluarkan bunyi. Yang berlakunya bunyi itu datangnya melalui sifat dia nanti. Okey, itu perbezaan dia. Walaupun di tengah tetapi sebutannya berbeza. Okey. Kemudian di kawasan atas iaitu kawasan pangkal lidah dan juga lelangit berdaging. Kita ingat balik di mana lelangit berdaging tadi yang banyak-banyak gambar rajah tadi kita tunjuk tadi. Okey, kita tengok kawasan pangkal lidah dan juga lelangit berdaging. Kita patah balik. Mesti lupa kan? Lelangit berdaging mana ni nampak ni? Kalau kita tengok dalam ni, gambar rajah yang kita nampak macam ni, dia kat belakang ni. Kalau kita tengok gambar yang macam ni, dia kat belakang. Nampak ni? Kat sini. Ini adalah lelangit berdaging.
Okey. Dan kita tengok tadi dia kata pangkal lidah ni. Pangkal lidah ni yang belakang ni. Nampak ni, yang kalau kita keluarkan lidah kita sampai ujung, kita akan nampak belakang tu macam ada corak-corak sikit. Macam itulah juga lidah yang dalam ni. Sama je gambar Rajan. Itu adalah pangkal lidah. Jadi dekat situ keluarnya dua huruf yang berbeza tadi. Pangkal lidah tadi, kawasan pangkal lidah juga lelangit berdaging yang lembut. Kita dah bayangkan tempat dia kan? Kita nak keluarkan pula. Daripadanya keluar dua huruf, iaitu huruf ghain dan juga huruf kha. Okey Ustazah? Kalau kita tengok ghain dengan kha ni juga, kalau kita tengok nampak ni. Ghain ni tekanannya berlaku pada bawah sedikit. Dan nak sampai ke kerongkong habis dah ni. Nak sampai ke kerongkong dah ni, ke tengah kerongkong. Tetapi kalau kita tengok huruf kha, dia lebih kepada nak naik ke atas. Nampak ni, dia dekat sini je, kat ujung-ujung sini. Kalau ghain, akhir ni, kat tekak kita ujung sekali ni. Au, au. Nampak? Kita tekan tu memang kuat. Sebab itu dia bunyi lain dengan kha. Okey, bunyi dia keras sedikit berbeza dengan ghain. Okey, ghain ni sebab tekanannya ke bawah lagi ni. Berbeza dengan huruf kha yang di tengah-tengah dekat atas ni. Jadi dia agak bunyi dia lain sikit dengan huruf ghain. Walaupun mereka berkongsi makhraj, iaitu di mana? Di atas. Jadi kawasan rongga tadi kita ada 3 huruf mad, alif, waw, ya. Kawasan kerongkong kita ada 3 tempat keluar tetapi ada 6 huruf iaitu pangkal, dikelekuk atau dilopak yang melibatkan peti suara. Di tengah itu halkum yang melibatkan injap suara dan juga di atas yang melibatkan pangkal lidah dan juga lelangit yang berdaging. Langit berdaging tadi kan hampir-hampir kepada tekak kan, dekat-dekat dengan tekak. Jadi di bawah ini yang kita sebut sebagai pangkal tadi keluar daripadanya 2 huruf iaitu hamzah dengan ha, simpul. Jadi kita kata tadi dia melibatkan peti suara. Peti suara kita ini pada sebahagian huruf itu dia akan terbuka, iaitu huruf ha. Dia akan terbuka bila kita sebut peti suara kita akan rasa terbuka. Tetapi kalau kita sebut hamzah, dia akan mengetat. Ketat tu sebab apa? Peti suara tertutup. Dia terkejut macam tu. Dia dah tak ada bunyi lain. Okey? Sebab peti suara kita dah tertutup rapat. Manakala di tengah halkum itu yang kita sebut sebagai injap suara yang melibatkan 2 huruf iaitu ain dan juga ha. Di mana injap suara kita apabila kita menyebut huruf ain akan berlaku penolakan yang kuat sehingga hampir-hampir tidak ada laluan untuk dekat belakang tu. Laluan angin tu tak akan keluar. Sebab itu bunyi dia dia tak akan bunyi angin. Dia bunyi ain. Kan? Tapi kalau ha, dia akan berlaku kelonggaran. Jadi dia akan ada ruang. Sebab dia akan mengeluarkan bunyi angin. Walaupun dia punya makhraj sama di tengah, iaitu dia halkum, bahagian injap suara. Dan yang ketiga kita sebut sebagai kawasan atas kita punya kerongkong, di mana dia melibatkan pangkal lidah. Kita tengok tadi gambar gajah tadi, pangkal lidah yang belakang sekali tu bersama dengan lelangit yang berdaging. Keluar daripadanya, walaupun dia dekat pangkal lidah dan lelangit berdaging, tetapi dia merupakan huruf dari kerongkong yang atas. Dan keluar daripadanya 2 huruf iaitu ghain dan juga huruf kha. Di mana huruf ghain dia akan berlaku penolakan yang amat kuat sehingga ke bawah ini kalau dalam gambar Rajan ni, dan menyebabkan bunyi dia agak kecut sedikit, agak macam mengepit sedikit bermain dengan huruf kha. Dia macam agak rapat sedikit bunyi dia. Kan, agak solid sedikit berbanding dengan kha. Semua akan keluar kalau kha. Kalau ghain sebahagian je dia dia tak keluar semua. Sebab apa? Berlakunya perkara-perkara begini disebabkan oleh sifat-sifat dia. Jadi sifat-sifat dia kita tak sampai lagi. Nanti bila kita sampai, kita akan mula nampak. Kita akan mula nampak kenapa berlakunya perbezaan cara keluarkan huruf sebutan tu dan perbezaan di mana makhraj dia. Walaupun tempat yang sama, berbeza cara, berbeza tempat untuk keluarnya.
Okay. Mungkin selama ni kita belajar, oh dia dekat tengah. Kita tahu kat tengah. Sebab itu kadang-kadang kita dengar bunyinya macam sama je. Kenapa sama? Sebab kita tak tahu di manakah kedudukan yang sebenar-benarnya untuk setiap huruf itu. Okay, boleh semua? InsyaAllah. Okay, jadi untuk setakat 2, kita punya makhrajnya ada persoalan. Tak ada Okey, tak ada. Bagus. Jadi kita insya-Allah kita akan teruskan kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf Qaf. Okey. Kita tengok tadi kita sebut sebagai pangkal lidah. Jadi sekarang ni kita sebut huruf Qaf. Di manakah huruf Qaf? Huruf Qaf ini adalah di lidah belakang dan lelangit berdaging. Okey, kita patah balik. Kat manakah lidah belakang tu, Ustazah? Lupa pula dah. Okey, tengok lidah belakang ni. Okey. Ada yang kalau ada nak screenshot ke apa ke kan, bolehlah. Ataupun kalau ingat tak apa. Tapi kita tengok tadi huruf yang berada di kerongkong dia melibatkan pangkal lidah. Okey. Tetapi untuk huruf Qaf, kalau kita sebut dekat dalam kitab tajwid, dia melibatkan pangkal lidah, tetapi kalau dalam kitab ini walaupun dia pangkal lidah disebut sebagai lidah belakang. Jadi bukan keseluruhannya di sini. Dia melibatkan lidah bahagian belakang di sini. Belum lagi sampai pangkal lidah. Okey, tetapi terjemahannya kita sebut dekat situ sebagai pangkal lidah dengan lelangit. Mana tadi lelangit? Lelangit dia kata berdaging. Lelangit lembut ni. Nampak ni? Pangkal lidah depan sedikit ni. Ni kat sini ni. Dia akan naik ke sini. Okay, jadi kita tengok dulu huruf Qaf tadi. Kita kaitkan sekejap. Okey, kita nampak ni. Ini pangkal lidah kita ni. Belakang lidah kita ni. Ni belakang lidah. Kalau pangkal lidah belakang lagi ni, sini ni. Okay, jadi ini pangkal lidah. Silap, ni belakang lidah. Kalau pangkal lidah belakang lagi sini. Kalau belakang lidah, dia bertemu dengan lelangit berdaging. Ni lelangit berdaging ni. Ni lelangit berdaging. Jadi kalau kita tengok gambar rajah, kalau kita tengok gambar rajah, huruf Qaf ini adalah huruf yang lidah dia akan melekat ke lelangit. Betul tak? Maksudnya dia akan melekat. Kan? Melekat ni. Nampak ni dia melekat ni dengan lelangit berdaging belakang. Jadi kalau kita baca, contoh kalau kita baca aq yang keluar angin, bermaksud lidah kita masih tak rapat lagi dengan kita punya lelangit. Sebab itu saya tegur, Qaf dia bukan huruf yang ada angin. Dia bukan huruf yang ada berangin. Dia tidak berangin. Kalau kita tengok pada makhraj dia melekat ni, melekat. Bila melekat, contoh kita nak matikan dia, aq. Yang keluar belakang tu adalah qalqalah. Jangan kita aq. Itu angin. Okey? Maksudnya kita tak merapatkan di antara belakang lidah kita ke lelangit yang berdaging. Okey, belakang lidah tak melekat ke lelangit yang berdaging. Itu adalah kesilapan rata-rata orang yang belajar tajwid. Okey. Kadang-kadang maaf kata guru-guru yang mengajar pun bunyinya sebegitu juga. Dia tidak melekatkan di antara belakang lidah ini ke lelangit berdaging. Itu lelangit yang lembut. Jadi sebab itu tergelincir. Contoh kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Ada bunyi dia tak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bunyi dia akan solid, memang habis. Sebab dia tutup, memang dia tutup habis. Tutup tu apa Ustazah? Tutup maksudnya merapatkan belakang lidah ke lelangit yang lembut. Okey. Mungkin selama ni kita belajar secara teori ataupun kita belajar tak sampai ke tahap ini, ke tahap yang lidah ni kena melekat rupanya. Kan kita mungkin tak pernah tahu ataupun kita tahu tapi kita tak reti nak buat. Jadi cuba kita tengok pada gambar rajah yang ada, cuba kita praktikkan. Maksudnya lidah ni memang kena rapat. Jadi kalau kita susah nak buat, perkara pertama kalau kita nak sebut huruf tu, tengok kalau sekiranya huruf itu dia merupakan dua gabungan yang melekat, kita lekatkan dia dulu. Contoh pada huruf Qaf ni disebut lidah belakang dan lelangit berdaging.
Dan ni maksudnya bersama kan. Bersama ni maksudnya melekat lah kan. Lekatkan dulu lidah belakang dan lelangit berdaging. Baru keluarkan. Off. Off. Dia tak akan punya cough. 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 Dia tak ada cough. Okay. Dia tak akan punya tak ada. Dia off. Off. Dia akan melekat lidah belakang pergi ke lelangit yang berdaging. Baru dia tidak akan menghasilkan bunyi. Ustazah, susah nak buat? Ya. Sebab apa susah nak buat? Sebab sekurang-kurang seperti biasa mana kita membaca, sekurang-kurang 30 tahun usia kita. Ni saya dah tolak tambah dah ni ya. Sekira-kira 30 tahun usia kita, kita biasa baca begitu. Sekali tegur kalau boleh baca dengan baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tetapi dengan izin Allah, tak ada siapa yang mampu melawan, insya Allah. Tetapi pada yang masih belum mampu buat, dia perlukan kesabaran. Sebab belajar membaca ni, belajar mengaji ni, perlukan kesabaran. Sekurang-kurangnya, ada orang yang dapat dalam tempoh hari, 1 hari atau 2-3 hari. Ada orang yang dapat dalam tempoh berminggu. Ada orang yang dapat dalam tempoh berbulan. Ada orang yang dapat tempoh bertahun, berpuluh tahun, berdekad pun ada. Kan? Jadi sebab itu kita belajar ni sebenarnya bukan saja belajar tajwid, belajar membaca, belajar memperelokkan sebutan kita. Kita teruskan belajar, teruskan belajar, teruskan belajar. Sebab dalam tempoh mana kita masih belajar, kan, dalam hadis pun ada sebut bila kita membaca dengan merangkak-rangkak, wai tak kan, kita akan mendapat 2 pahala. Kan, falahu ajran, 2 pahala. Pahala kita membaca dan pahala kita bersusah payah. Kan? Sebab itu tadi datangnya hukum yang tadi tu. Apa hukum yang tadi tu? Yang pertama makhraj. Makhraj tu mesti kena jaga. Kalau kita tinggalkan, hukumnya adalah haram. Tetapi kadang-kadang kita tak perasan. Kan? Kita rasa macam dah betul. Cuma kenapa jadi tak jadi macam tu? Aku rasa dah letak dah kat situ, tapi kenapa tak bunyi macam tu? Maksudnya ada lagi kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi kita kena sentiasa belajar. Dan saya sendiri pun Masya Allah masih belajar lagi. Kan? Bukanlah saya yang terbaik, tapi saya cuma berkongsi apa yang saya dapat selama mana saya belajar, dan saya berkongsi supaya benda tu berpanjangan dia punya ilmunya, supaya berpanjangan. Sebab tak ramai orang yang belajar makhraj, yang mendalami makhraj ni dengan sebenar-benarnya. Sebab apa? Kalau kita sebut, kalau macam saya kata, kadang-kadang kita sebut, Ustazah ni kan, aku sebut saya tak betul je. Apa lagi yang tak betul? Apa lagi yang tak betul tu, kita boleh tengok pada huraian yang diceritakan. Kalaupun apa yang saya cakap tak sampai, kalau kita tengok gambar rajah ni pun, dia telah menceritakan semuanya. Contoh pada huruf qaf tadi saya sebut kan. Oh, patutlah kan. Baru kita kata, oh patutlah dia bunyi aku ni sepatutnya lama ni macam ada bunyi kan, kalau ada bunyi tu salah lah tu. Okay, salah daripada segi makhraj dia. Bila salah daripada segi makhraj dia, sebab itu dia akan jadi salah daripada segi sebutan dia. Okay, sebab apa? Makhraj kalau dah salah, sifat lagi dia akan berantakan. Lagi dia akan huru-hara. Okay, sebab itu makhraj ini letaknya di dalam buku tajwid di hadapan. Kita masuk mukadimah, kita akan masuk kepada makhraj. Betul? Makhraj yang pertama, kemudian sifat. Kemudian barulah datangnya hukum nun mati, hukum mim mati, hukum mat, hukum apa segala hukum, kalimah khusus apa semua kat belakang-belakang. Dia tak letak kat depan. Sebab yang penting di dalam ilmu tajwid adalah 2 bab yang memang menjadi bab yang sangat killer lah orang katakan. 2 bab ni. Sebab itu kalau kita tengok ramai orang yang pergi menghadiri seminar makhraj dengan sifat. Seminar makhraj dan sifat. Saya tak menyalahkan pada yang pergi dan saya tak menyalahkan pada yang membuat. Benda tu betul. Kan, sebagai fardu kifayah. Supaya orang ramai tahu. Tapi kadang-kadang pergi, kita rasa kita dah dapat. Tapi bila baca, kenapa tak sama dengan apa yang kita dapat? Kadang-kadang pula, bila waktu-waktu yang macam seminar yang makhraj dengan sifat ni dia buat dalam tempoh 2 hari, tak semua ustaz ataupun ustazah tu dia boleh keluarkan semua. Ada benda-benda yang dia macam ni. Kita mungkin dia akan sebut belakang lidah dengan lelangit berdaging. Kemudian kita pergi pada huruf kaf, dia akan snack sebab dia nak kejar masa. Jadi bila program yang macam ni yang dibuat oleh Mam, saya tengok satu program yang Masya Allah,
bagus sebenarnya program ni ya. Saya tengok sebab saya bermula dengan mam lah dengan program ni. Dia buat macam tu, saya tengok memang adalah dia punya benefit dia. Saya tengok memang alhamdulillah saya tengok, dan saya sendiri pun duduk macam tu, saya pun memperbaiki dalam masa yang sama, saya pun cuba memperbaiki lagi. Kadang bila saya baca dengan syekh saya bertalaki, dia sebut kau ni sebut salah ni. Saya kata kat mana aku salah ni? Bila kita mengajar kita akan perasan tau. Oh patutlah, dia macam tak kena. Jadi macam tu juga orang yang belajar, dia akan dapat. Sebab sebelum ni dia dah belajar dengan guru tu, guru ni, dia dah pergi macam-macam seminar makhraj dengan sifat. Bila masuk yang ini, yang lebih mendalam, dia akan boleh kaitkan apa yang dia dapat secara basic, dan dia akan kaitkan juga dengan apa yang belajar yang ke dalam ni. Bila kita belajar lebih dalam, kita akan faham kenapa sebutan kita masih tidak tepat, masih tidak diterima oleh sesetengah guru. Sebab itu kadang-kadang orang belajar talaki ni susah je kita tengok dia nak sebut. Memang susah sebab bertalaki ni syarat utamanya tadi, menjaganya adalah wajib, mengabaikannya adalah haram. Okay? Jadi bertalaki ni wajib macam, walaupun andai katalah dia tak tahu pun hukum-hukum tajwid yang belakang tu, sebab fardu kifayah kan. Bab makhraj dengan sifat dia mesti kena clear. Sebab sebutan dia yang penting. Bab dengung tu kita boleh ajar kaedah-kaedah saja. Tetapi makhraj dengan sifat dia mesti kena, sebab tadi disebut apa kesimpulan yang Syekh sebut, lahnul jali, lahnul khafi tadi, dia akan benda tu akan dapat dielakkan apabila kita berlaku bertalaki secara musyafahah. Kan dia suruh bertalaki. Bertalaki itu adalah jalannya untuk kita memperbaiki bacaan. Okey? Itu salah satunya. Untuk huruf qaf kena berhati-hati sebab huruf qaf dia memang tak ada bunyi angin. Nanti kita tahu kenapa dia tak ada bunyi angin bila kita dah masuk ke dalam sifat. Kalau saya terlupa nak patah balik ini, nanti tolong ingatkan saya. Ustazah kata qaf tu dia tak ada bunyi. Kenapa? Kita masuk sifat nanti kita belajar baru dia akan nampak. Satu persatu. InsyaAllah. Okey, kemudian sekejap. Message. Okey, ada pertanyaan. Apakah beza talaqi dengan musyafahah? Talaqi dengan musyafahah ini adalah perkara yang dua-dua perkara yang sama. Tetapi musyafahah ini adalah secara orang kata secara lebih teliti. Talaqi ini murid baca, guru tegur. Tetapi musyafahah guru baca, lepas tu murid pula baca. Jadi dia dah tengok macam mana guru baca, jadi kemudian dia pula membaca. Guru betulkan kalau tak sama. Boleh ya, Puan Azhar Siddiq? Okey. Okey, boleh faham insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Kemudian kita teruskan sedikit lagi. Masa masih ada. Pergi kepada huruf kaf. Okey. Kaf pula disebut lidah belakang, masih sama dengan huruf qaf, masih melibatkan lidah belakang. Qaf tadi lidah belakang. Kaf juga lidah belakang. Tetapi dia bertemu dengan apa? Lelangit, berdaging dan bertulang. Dia melibatkan 3 kawasan. Kita tengok beza dia tadi. Kalau qaf tadi lidah belakang dan lelangit berdaging. Cukup dia kata lidah belakang dan lelangit berdaging. 2 sahaja. Tetapi bila masuk huruf kaf, lidah belakang, lelangit berdaging dan juga lelangit yang bertulang. Tak payah lelangit lah, sebut yang bertulang je lah kan. Sama punya, lelangit berdaging dan bertulang. Oleh lah. Okey, kita patah balik. Kita tengok lidah belakang, masih kawasan yang sama. Ini lidah belakang. Kemudian dia kata lelangit yang berdaging dan bertulang. Okey, sebab itu lidah kita akan pergi ke sini. Lelangit berdaging dan bertulang. Okey, kita tengok gambar rajah dia tadi. Okey, nampak? Lelangit berdaging dan bertulang. Ni langit bertulang lah ni kat atas ni. Nampak? Dia akan sentuh kedua-dua lelangit itu. Sebab itu apabila kita sebut huruf qaf, kita sebut huruf kaf, kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang, okey, contoh saya beri qaf yang berbaris bawah. Saya terus bagi yang ni, contoh satu ya. Qaf yang berbaris bawah, biasanya kita akan sebut sebagai huruf kaf yang berbaris bawah. Kita akan baca dengan nipis. Ihdinas siratal mustaqim. Dia akan jadi huruf kaf.
Ataupun kita terlalu tebal, mustaqim pun tak boleh. Sebab itu dia akan tergelincir kadang-kadang kepada huruf kaf. Jadi huruf kaf ini disebut dengan huruf qaf tadi berbeza sedikit sahaja. Ingatkan apa yang perbezaannya? Huruf qaf dengan kaf sama makhraj, tetapi kaf dia ada pertambahan satu lagi iaitu lelangit yang bertulang. Dia ada pula yang bertulang. Sedikit lagi dia akan ada pertambahan. Sebab itu kalau kita sebut ak. Okey. Kaf ini pula dia ada special. Tak apa, specialnya itu datang selepas nanti apabila kita menyebut masuk dia punya sifat. Okey, jadi kaf dengan qaf berkongsi makhraj tetapi kaf ada pertambahan iaitu pada lelangit yang bertulang. Qaf dengan kaf kalau kita tengok pun dalam buku tajuk dia kata kaf atas sedikit ataupun qaf yang atas sedikit daripada kaf ataupun kaf atas sedikit daripada huruf qaf. Sebab apa? Sebab makhraj dia sama. Okey, cuma qaf dia ada 2 kawasan, kaf dia melibatkan 3 kawasan. Okey, qaf belakang lidah bersama dengan lelangit berdaging. Tetapi kaf lidah belakang lidah, lidah belakang, lelangit berdaging dan bertulang. Dia melibatkan lelangit yang bertulang juga. Okey, jangan yang berdaging sahaja. Kaf. Okey. Kemudian kita tengok huruf yang mana berada di tengah-tengah lidah. Pertama, okey, tengah lidah ni dia ada 3 huruf dia. Saya sebut dulu. Tengah lidah disebut ada 3. Jim, shin, ya. Okey, ya tanpa mat tadi. Tadi mat tadi sebut lain kan? Mat tadi kita sebut rongga. Iaitu daripada kerongkong ke mulut. Kan? Qila. Itu mat. Ya mat. Ini bukan ya mat. Ya tanpa mat disebut tadi. Okey. Jadi kita tengok. Yang pertama huruf jim. Sama ni. Jim, shin, ya. Tengah lidah. Ingat, ini adalah huruf yang melibatkan tengah lidah. Tiga-tiga ni. Yang pertama huruf jim. Dia kata apa? Disebutkan di tengah lidah dan pertengahan lelangit. Keluar daripadanya huruf jim. Kita tengok pula shin. Tengah lidah dan pertengahan lelangit. Masih sama. Dan ya yang tanpa mat. Tengah lidah dan pertengahan lelangit. Walaupun mereka berkongsi makhraj yang sama, tetapi kedudukan lidah itu membezakan cara untuk kita menyebut setiap satu huruf ini. Kalau kita tengok di sini makhraj huruf jim. Kita tengok ni tengah lidah ni naik ke atas, ada ruang tak? Tak ada kan? Jadi dia melekat. Nampak ni? Melekat. Jim ni dia melekat di antara tengah lidah dengan tengah lelangit. Mesti melekat. Itu yang pertama, jim. Kita tengok yang kedua, shin. Okey, kalau kita tengok dia masih di tengah lidah dan tengah lelangit. Tetapi tengok shin ni ada ruang tak? Tadi melekat habis, jim. Shin dia dah mula ada ruang. Ruang yang sedikit. Nampak shin. Walaupun tengah lidah, tengah lelangit, tetapi ada ruang. Okey, ada ruang. Dan yang ketiga, tengah lidah dan tengah lelangit, ya. Kalau kita tengok ya, wih banyak betul ruangnya. Mak Ai kata berbeza betul dengan jim, shin, ya tadi. Kenapa? Sebab apa mereka berbeza? Sebab perbezaan ini berlaku kerana sifat juga. Sebab tu saya kata dekat makhraj ni kita tak lama. Okay, kita sekejap je. Cukup kita tahu di mana makhraj dia. Dan selebihnya saya akan cakap benda ini berlaku kerana perbezaan sifat dia. Okay, sebab itu kalau kita sebut huruf jim, sama dengan qaf. Dia melekat. Baru keluar. Qaf. Jim, lekat. Dia bukan Kalau kita sebut dia adalah bunyi ca. Kita Melayu ada ca, cawan. Kan? Arab dia tak ada ca. Okey? Dia tak ada ca. Dia tak boleh sebut huruf ca Arab ni. Okey? Jadi itu perbezaan dia. Yang pertama jim, dia mesti melekat, tak akan menghasilkan bunyi angin. Itu adalah angin. Was-sama'i dzatil buruj. Itu angin. Itu bukannya qalqalah. Qalqalah was-sama'i dzatil buruj. Lekat baru lepas qalqalah. Huruf-huruf yang melekat ni, yang mana melekat tak ada menghasilkan bunyi angin, lekatkan pada tempat dia, dia bercantum 2 tempat kan. Tadi kalau qaf
lidah belakang dengan lelangit berdaging. Dia berdua. Yang ini jim pula tengah lidah dengan tengah lelangit. Dia melekat. Jadi lekatkan dulu. Buruj. Baru keluar lantun. Sama dengan qaf. Yang kedua kita tengok pada huruf shin. Kenapa dia ada ruang ustazah? Kerana huruf shin dia ada bunyi. Jika sekiranya kita rapatkan lidah ini ke atas, dia tidak akan menghasilkan bunyi shh. Cuba rapatkan, ada bunyi tak? Mana ada bunyi? Lidah tak rapat. Dia akan ada ruang. Ruang itu yang sempit ini akan menghasilkan bunyi shh. Okay? Dan bunyi-bunyi yang lain daripada sifat yang lain. Dan yang ketiga kita tengok pada huruf ya yang bukan mat tadi. Kalau ya yang mat tadi kita sebut apa? Qila, kan dia dekat dalam mulut. Tetapi ini di tengah lidah dan pertengahan lelangit. Ai. Kita tak rapat. Kalau kita rapatkan dekat lelangit. Ai. Sebab itu huruf ya yang bertanda sabdu. Kan kita tak boleh enjut dia sampai contoh. Ya kadang. Sebab bila kita kata ya, dia akan melekat di antara tengah lidah dengan tengah lelangit. Dan dia akan jadi salah. Sebab apa salah? Sebab sifat dia tidak akan keluar. Okey? Ya, ni dia ada sifat dia. Satu sifat dia, saya sebut sifat dia. Dia terlepas. Jadi bila terlepas, kita tak boleh baca ya, dia akan tersekat. Kalau kita iyyaka na'budu wa ya, dia akan tersekat. Kan macam terkejut, mengejut macam tu. Dia ada laluan, dia ada bunyi yang keluar. Bunyi dia iyyaka na'budu wa kan? Dia ada bunyi, nampak tak? Iya. Alif ya mati di bawah ya di atas ya. Iya. Bila sabdu iya, jangan ya, jangan tekan kuat-kuat. Bila kita tekan kuat, lidah kita akan melekat ke lelangit dan dia akan menjadi salah makhraj itu. Okay, perlu beri perhatian kepada makhraj-makhraj yang saya dah sebutkan tadi. Pada huruf qaf dengan kaf tadi disebut sebagai huruf yang berada di kawasan pangkal lidah. Okey, huruf jim, shin dengan ya merupakan huruf yang berada di tengah lidah. Okey, jadi kita ambil kawasan yang umum sedikit. Kalau kita ambil yang lebih mendalam, kat mana pangkal lidah tu? Belakang lidah belakang bersama dengan lelangit berdaging. Kalau kaf, lidah belakang bersama lelangit berdaging dan bertulang. Okey, ya, jim, shin, ya pula pertengahan lidah dengan pertengahan lelangit. Jadi, tiga huruf ini merupakan huruf di tengah-tengah. Iaitu tengah apa? Tengah lidah dan juga tengah lelangit. Okey. Ada persoalan? Tak ada tak ada, senyum je semua, bagus. Okey, jadi kita tengok di sini perbezaan dia dulu. Perbezaan makhraj di antara huruf jim, shin dan juga ya. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, huruf jim dia akan melekat. Sebab itu dia tidak akan menghasilkan bunyi angin. Huruf shin hampir melekat dengan lelangit dan laluan ini akan menyebabkan bunyi ada keluar daripada sini. Bunyi angin ke, bunyi berhamburan ke, apa-apalah sifat dia. Dan huruf ya juga nampak ni jauh, lebih jauh daripada shin tadi. Nampak? Beza ni, kalau kita tengok ni beza ni. Ada beza. Tapi kenapa kalau kita baca sama je Ustazah bunyinya? Sebab kita tidak belajar dengan lebih mendalam. Dan kita tidak faham maksud sifat-sifat yang kita dah pernah belajar dulu. Okey, kita sebut. Kita tahu sifat huruf. Contoh, kita tahu huruf jim ni dia ada syiddah, dia ada jahar, dia ada qalqalah, dia ada macam-macam kan sifat dia. Tapi kita tak faham macam mana kita nak mengenakan sifat itu beserta dengan makhraj dia. Macam mana kita nak keluarkan dan macam mana kita nak masukkan segala sifat dalam sebutan huruf yang kita nak sebut. Okey, itu dia. Okey, kemudian ni lagi satu huruf ni. Sebelum tu saya nak sebut dulu, huruf ini adalah huruf yang hanya boleh disebut oleh dua orang sahaja. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah Saidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, dua orang sahaja yang boleh menyebut dengan tepat. Dengan tepat. Macam saya ni, kan saya tegur orang yang kata tak apa-apa tak betul ni dia punya sebutan. Saya sendiri pun masih
tak tepat. Okey, jadi kita masih belajar. Cuma dalam tempoh kita belajar, kita cuba untuk bunyikan dia, untuk letakkan dia pada makhraj dia. Walaupun sebutan itu tidak setepat macam mana yang dua orang yang boleh buat tadi, tapi kita dah usaha supaya pergi ke situ. Okey? Dan saya sebut dulu kesilapan yang biasa kita sebut pada huruf dad. Okey, yang kita belajar selama-lama ni kita kata sama ada kiri ataupun kanan. Jadi bila kita baca, kita pun ghairil maghdubi alaihim ataupun kan tiga kawasan yang kita akan terlibat. Sama ada ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke depan. Ataupun terkeluar lidah sebab itu bunyi dia tak kuat. Okey. Jadi kita tengok dulu di manakah makhraj dia. Okey, dad ni. Okey. Dad ini kawasan dia yang melibatkan huruf dad ini adalah tepi lidah. Tepi lidah ni tepi lidah ni. Nampak ni. Kalau kita tengok gambar rajah ini ni tepi lidah ni. Ni kita sebut tepi lidah ni. Kan lidah tadi ada kawasan dia kan. Tepi lidah beserta dengan keseluruhan gigi geraham atas. Apa yang kita faham? Tepi lidah beserta keseluruhan gigi geraham atas. Bermaksud lidah kita akan melekat dengan geraham, betul tak? Kan? Jadi lidah kita tak boleh pergi ke kiri ataupun ke kanan. Sebab apa? Tepi lidah kita ni memang dah dia kata mesti tepi lidah berserta dengan gigi geraham atas. Kalau kita tengok gambar rajah ni tepi lidah ni warna hijau ni. Nampak ni, tepi lidah ni berserta dengan ni gigi geraham atas ni. Kena, mesti kena. Maksudnya apa? Bila dia kata berserta, bila kita tengok gambar rajah ni, apa yang kita boleh bayangkan? Dia akan melekat. Melekat di antara tepi lidah dan juga gigi geraham atas. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun begitu, dia akan melibatkan dua kawasan. Satu di mana kawasan belakang lidah dan satu lagi kawasan hadapan lidah. Sebab itu dia ada warna hijau kuning ataupun di sini biru dan kuning. Di mana warna yang merupakan biru dan juga hijau ini, apabila kita kata tepi lidah serta keseluruhan gigi geraham atas, dia akan melekat, dia akan bersentuhan, kawasan ini bersentuhan berserta dengan tekanan. Tekanan tu apa? Maksudnya dia kena rapat. Melekat betul, tekanan. Bayangkan tekanan, tekanan jadi mestilah kena lekat. Kalau tak lekat, mana nak datang tekanan? Betul. Dan yang kedua, melibatkan kawasan di hadapan. Kawasan ini bersentuhan tetapi tak ada tekanan. Okey. Sebab itu kalau kita baca tak boleh kalau lidah kita dah terkeluar, bermaksud lidah kita akan jadi macam tu. Kat mana pula belakang lidah kita ni yang dikatakan tepi lidah beserta gigi geraham melekat. Macam mana nak melekat? Mesti kalau kita tunjuk cara melekat mesti macam ni kan? Kan? Mesti lekat. Kan? Lidah dengan belakang kan? Cuma gigi lidah depan ni dia akan bersentuhan dengan bahagian dekat ni, gusi lelangit ni. Bersentuhan tanpa tekanan. Yang belakang tu berserta tekanan. Maksud berserta tekanan, mesti kita kena tekan dia sekuat-kuatnya. Jadi bila kita sebut huruf dha, sebab itu ada bunyi itu ada berkaitan dengan sifat. Nanti kita belajar sifat kita tahu kenapa ada bunyi. Sebab itu kita ada baca tak boleh berhenti habis. Ghairil maghdubi alaihim berhenti, tak boleh berhenti. Sebab dia ada sifat dia. Itu kalau kita dengar syiar-syiar Arab baca ghairil maghdubi alaihim ada bunyi dia macam nak keluar tak keluar. Itu adalah bunyi sifat. Bunyi tu datangnya sebab sifat. Dan bila mana kita melekatkan secara tepat, iaitu lidah belakang ini melekat bersama dengan gigi geraham atas dengan tekanan, iaitu melekat habis, dan kawasan depan ini secara automatik dia akan datang ke gusi ini, lidah ni akan melekat ke gusi
tanpa tekanan. Dia hanya bersentuhan sahaja. Macam lidah tangan kita belakang ni, lidah lah. Bayangkan lidah kita belakang. Depan ni dia melekat macam ni je. Dia letak je. Okey. Dia hanya letak sahaja. Itu adalah kawasan huruf dot. Okey. Tepi lidah serta keseluruhan gigi geraham atas. Ataupun kita boleh sebut sepanjang tepi lidah bersama dengan gigi geraham atas pun boleh. Okey. Tepi lidah berserta dengan gigi geraham atas. Dan dia akan berlaku tekanan. Bila tekanan, dia akan menyebabkan rapatnya lidah kita bersama gigi geraham atas. Okey. Siapa yang tak ada gigi geraham tu, itu dikecualikan. Tak boleh juga nak sebut kan. Tak ada gigi geraham. Maknanya kat sini dia tidak boleh berjauhan. Dia mesti kena melekat. Bukan dengan cara kita ke kiri kan atau ke kanan kan lidah kita. Walau, kalau kita walau lidah kita dah lari, dia belakang ni dia akan jadi macam ni. Macam ni lidah kita. Ini kita punya langit ni. Lidah kita bila kita kata ke kanan, ke situ. Ke kiri, ke situ. Kat mana? Kat mana yang dikatakan dengan tepi lidah berserta dengan gigi geraham, bersentuhan dengan tekanan. Dia mesti kena macam ni. Bersentuhan dengan tekanan. Yang depan ni sentuh saja tanpa tekanan. Ini adalah ibarat dia. Okey. Jadi dia sampai di situ, sampai huruf dot sahaja untuk hari ini, insya-Allah. Ada apa-apa persoalan dulu setakat yang kita dah belajar daripada rongga 3 huruf, kemudian kita masuk ke rongkong 3 bahagian 6 huruf kan. Kemudian kita masuk pangkal lidah yang merupakan ada 2 lidah belakang, sama lidah belakang tetapi dia akan bertemu dengan langit yang berdaging dan juga ada satu lagi dia langit berdaging dan bertulang. Dan juga kita belajar tengah lidah yang merupakan 3 huruf, cuma kawasan dia berbeza-beza, sama ada melekat, hampir ataupun jauh dengan langit. Dan yang terakhir tadi kita sebut sebagai tepi lidah. Okey, tepi lidah berserta dengan geraham atas. Okey. Ini maksudnya kita dah banyak belajar huruf ni. Okey. banyak dah tempat yang kita belajar. Tak apa. Jadi insya-Allah habis daripada makhraj ni, kita akan buat latihan sedikit, latihan nanti saya akan hantarlah dekat grup. Ni dah kena standby lah ni. Takut minggu depan kita akan habis makhraj. Kalau habis je saya terus masuk. Latihan untuk kita menyebut makhraj, menyebut huruf. Jadi contoh latihannya, contoh kalau macam huruf hamzah kan. I, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Itu contoh. Nanti saya bagi dia punya video yang kita boleh tengok dekat link YouTube dan dia punya latihan sekali saya bagi contoh, insya-Allah. Okey ya. Dan saya ingatkan saya tolong bagi ni apa nama dia? Slide tadi hantar dekat grup. Memang saya akan kongsi dengan peserta, insya-Allah, supaya jadi rujukan. Okey. Ada apa-apa persoalan? Okay, saya kira faham, benda tu faham, secara teorinya kita dapat, tetapi secara praktikalnya mungkin memakan masa sedikit. Tapi tahniah pada semua, sebab sepanjang saya bercerita daripada awal tadi, tak ada persoalan langsung tentang makhraj ni, jadi maksudnya boleh terima. Okay, insya-Allah minggu depan kita cuba habiskan dan kita cuba buat latihan. Kita bersama-sama menyanyi, insya-Allah. Okay, tak nyanyi pun tak apa, bunyi je. Yang penting bunyi apa yang saya nak. Okay, insya-Allah. Jadi untuk setakat itu, kita tutup dulu majlis hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah.